Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu ini sekali lagi kita dapat bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas Bandar Utama untuk membincangkan satu topik, satu tajuk yang saya fikir penting untuk kita semua, untuk kita fahami dan untuk kita hayati dan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tajuk kita pada hari ini ialah pisau biar tajam. Sebenarnya tajuk ini berdasarkan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kamu al-ihsan, berbuat baik kepada setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka elokkan pembunuhan itu, cara membunuh itu. Dan jika kamu menyembelih, maka perelokkan cara sembelihan, iaitu di antara caranya ialah kamu menajamkan mata pisau kamu dan kamu melapangkan binatang sembelihan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini disebut tentang macam mana cara nak sembelih, gunakan pisau yang tajam. Jadi kita mengambil semangat dan barakah daripada hadis ini, maka halakah pada malam ini kita gunakan tajuk pisau biar tajam. Dan insya-Allah tajuk ini akan dikupas sebaik mungkin insya-Allah oleh dua panelis kita yang barangkali tidak asing kepada saudara semua, iaitu yang paling hampir dengan saya yang berbahagia Ustaz Zahzan Muhammad, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz ialah yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim, iaitu penyandang kerusi Syekh Abdullah Fahim Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam rancangan halakah pada hari ini. Dan seperti biasa saudara, dalam program halakah kita tidak akan membicarakan satu-satu tajuk, melainkan kita cuba memahami satu petikan ayat Al-Quran untuk menjadi asas kepada perbincangan kita untuk malam ini. Untuk itu, sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Dan mereka berkata lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya, kecuali sesiapa yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan sejenis lagi, binatang-binatang ternak yang dilarang menunggangnya. Dan sejenis lagi, binatang-binatang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Semuanya itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah. Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang mereka telah ada-adakan itu. Surah Al-An'am ayat 138. Itulah saudara ayat yang kita pilih pada hari ini untuk sama-sama menjadi fokus perbincangan kita, pisau biar tajam. Jadi barangkali saya akan beri ruang masa yang secukupnya kepada Ustaz Zahzan sebagai penulis kita yang pertama untuk membuat sedikit huraian tafsiran berkenaan dengan ayat yang dipetik daripada ayat 138 surah Al-An'am. Bismillah Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang dikasihi Tuan Pengurusi pada malam ini dan yang bagi Datuk sebagai pimpinan yang kedua dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian di rumah. Mudah-mudahan sihat ceria semuanya. Pertamanya tuan-tuan, kalau kita lihat perkara yang berkaitan dengan ayat ini, ya, Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirul beliau Adwaul Bayan membuat satu perkaitan yang menarik. Dan perkara yang sama juga dikemukakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan Al-Imam Ibn Katsir juga. Bahawa pertamanya kalau kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Hijrun ni dari sudut bahasa Arab maknanya kata Ibn Abbas haram. Satu benda yang diharamkan oleh diri mereka sendiri. Dan sebenarnya ayat ini para penonton yang dimuliakan Allah, dia berkaitan dengan ayat daripada surah Al-Maidah, iaitu ayat ke-103. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah SWT tidak pernah mensyariatkan 4 jenis binatang yang telah pun diharamkan oleh orang-orang Arab yang terdahulu. Yang pertama namanya bahirah, iaitu unta yang telah pun diabadikan, dilepaskan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan dakwaan ya ini untuk tarut-tarut untuk sembahan-sembahan mereka. Yang kedua namanya bahirah. Bahirah ini pula adalah seekor unta yang sudah pun bersalin sebanyak 5 kali kata Ibnu Abbas. Dan kemudian wasilah. Wasilah ni pula ialah seekor apa yang kita nak panggil anak unta yang sulung, yang betina. Diikuti adik-adiknya pun betina juga. Faham ke tidak para penonton sekalian? Complicated bincangan kita ni. Tapi inilah yang dimaksudkan oleh para ulama mufassirun dari tafsiran Ibnu Abbas. Dan yang terakhir sekali ham. Ham ini maknanya unta jantan yang telah berjaya. Ini sensitif sikit Datuk nak sebut. Yang telah pun berjaya membuntingkan unta betina beberapa kali. 3 atau 4 kali atau 5 kali. Kesemua kategori binatang yang disebutkan di sini menurut fahaman orang-orang Arab tidak boleh dimanfaatkan, sama ada diambil susunya, disembeli. Sebaliknya hendaklah dibiarkan berjalan ikut suka dia kerana dia sudah pun dimiliki oleh tarut. Kata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat 103 surah Al-Maidah yang mempunyai kaitan langsung dengan ayat yang kita fokuskan di surah Al-An'am, dan kedua-duanya menitik beratkan isu pemakanan dalam Islam. Ya, kerana pemakanan ni membawa kepada jiwa yang sihat, yang halal, dan inilah di antara maqasid syarak yang penting. Di situ jelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ra'aitu Amr bin Amir yajuru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Amir, seorang dari suku Khuza'ah, yang pernah memulakan peribadatan kepada sembahan-sembahan berhala-berhala di Mekah itu. Dialah yang mula-mula membawa patung berhala sehingga berjumlah lebih dari 300 masa mukaan kota Mekah. Dialah yang mensyariatkan penyembahan berhala-berhala tersebut. Aku melihat dia menarik ususnya putus. Allah, ngerinya gambaran dikemukakan dalam hadis yang sahih itu. Aku melihat dia menarik ususnya yang panjang diputuskan dalam api-api neraka kerana dialah yang mula-mula mensyariatkan beribadah kepada sembahan-sembahan yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat 138 ini fokusnya nak memberitahu kita dalam Islam ada makanan yang boleh makan, ada makanan yang tidak boleh makan. Makanan yang tidak boleh makan ini kalau kita terjebak dalam perkara-perkara semikian, kita kena ingat. Yamudu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab, mengangkat kedua tangan ke langit memohon kepada Allah. Wa mat'amuhu haram wal malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia makan, minum, dia semua yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya para penonton dimuliakan Allah, fokus kita nak ceritakan tentang pemakanan dari sumber yang halal, menempah hati yang bersih, jernih, menyebabkan kita rasa kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Ustaz Zazan. Bila kita kembali pada tajuk ni Datuk, pisau biar tajam. Jadi gambaran daripada topik kita ialah bahawa penyembelihan itu merupakan sebagai sesuatu yang asas, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad lagi. Bahkan sebelum itu lagi Datuk, ya, tentang penyembelihan. Jadi bagaimana Datuk melihat dari sudut perspektif mengapa binatang itu mesti disembelih? Itu saja. Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengurusi, saudara saya Zahazan, Ustaz Zahazan, dan sedang menonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebenarnya apabila dibawa oleh Rasulullah SAW, dia selalunya mementingkan satu kaedah dan sistem yang biasanya berbeza daripada sistem yang diamalkan oleh orang-orang jahiliah. Kerana Islam merupakan satu agama tauhid dan punya sistem yang tertentu.
Jadi dalam hal ini seperti yang terangkan oleh Ustaz Zahazan tadi, bahawa memang dalam zaman jahiliyah orang-orang musyrikin mereka menyembelih binatang tujuannya bukan untuk Allah, tapi mereka menyembelih binatang ada juga untuk berhala mereka, dan sebab itulah binatang yang disembelih itu sebenarnya tidak sampai pahalanya kepada Allah dan tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Dan hal ini kalau kita lihat kepada tajuk yang kita bentangkan pada malam ini, satu daripada syarat untuk menyembelih binatang ini ialah pisaunya mesti tajam, supaya kita dalam menjaga haiwan ternakan, kita sentiasa memberi perhatian yang serius terhadap binatang ini. Sehingga kan kalau kita nak sembelih dia pun, kita harus menjaga supaya kesakitan yang dialaminya itu kita boleh minimumkan seberapa banyak yang boleh. Jadi dalam hal ini kita melihat binatang itu sebagai binatang ternakan untuk dimakan, bukanlah hanya boleh dimakan begitu saja tanpa penyembelihan mengikut cara kita. Jadi penyembelihan mengikut cara kita pertamanya ialah kerana Allah SWT. Yang kedua mestilah diputuskan halqumnya, dan yang ketiga kita biarkan darahnya mengalir sehingga kering, kerana kita tidak boleh makan darah. Itu adalah haram bagi orang Islam. Dan sebab itulah kita lebih banyak kepada aspek ta'abudi juga dalam menyembelih binatang ini, iaitulah kita kerana hamba Allah SWT dan kita sentiasa meraihkan hukum-hukum agama. Jadi dalam hal ini kita mungkin ada juga kita boleh bagi alasan dari sudut kesihatan umpamanya, kerana binatang yang disembelih bukan cara Islam itu kadang-kadang darahnya masih tinggal dalam badannya dan itu boleh merosakkan kesihatan orang yang menggunakannya. Jadi dalam hal ini pun saya teringat juga kepada surah Al-Ma'idah ayat 3 yang diterangkan oleh Allah SWT tentang binatang ataupun apa yang diharamkan oleh Islam. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, iaitu diharamkan bagi kamu mayat binatang bangkai, ya, kalau di sini bangkai, darah, daging babi dan juga apa yang disembelih bukan atas nama Allah, wal munqaniqah, iaitu binatang yang tercekik, wal mauquzah, binatang yang dipukul, wal mutaradiyah, binatang yang jatuh umpamanya daripada tempat tinggi, ya, wan natihah, iaitu yang ditanduk oleh binatang lain, wa ma akalas sab'u, iaitu yang binatang yang sudah diterkam dan cuba dimakan oleh binatang-binatang yang lain, binatang buas, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, wa ma zubiha 'ala nusub, itu tidak boleh dimakan. Artinya daging babi, darah dan bangkai itu adalah yang haram oleh kita makan. Dan yang haram juga ialah yang disembelih bukan atas nama Allah, untuk berhala dan sebagainya seperti yang disebut tadi. Dan binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tu, kalau dia mati sebelum kita sembelih, maka maknanya binatang itu sudah jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Tetapi sekiranya masih sempat disembelih dan dia mati bukan kerana ditanduk itu, tapi kerana disembelih, maka itu adalah menjadi halal bagi kita makan. Jadi pendeknya dari segi kesihatan, dari segi menyerah diri kepada kehendak Allah, itu adalah lebih penting. Sebab itulah kita maknanya dalam hal ini antara sesama manusia pun kita menjaga, dan dengan ternakan pun kita menjaga, kerana kita mengambil manfaat untuk kita makan. Jadi penyembelihan cara Islam itu adalah satu cara yang terbaik dari sudut kesihatan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Dr. Ismail yang memberi gambaran awal kepada kita sebenarnya mengapa dalam Islam ini, dalam syariat Islam ini diwajibkan sembelih untuk kita menjadikan apa yang kita makan itu halal dan akhirnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung tadi saya tertarik bila Datuk menyebut kalau mati itu bukan kerana sembelih tapi kerana jatuh dan sebagainya. Itu yang saya nak tanya kepada Ustaz Zazan juga tentang kaedah orang kata nak matikan gunakan kejutan elektrik dan sebagainya, menggunakan air yang ada aliran elektrik sebagainya, yang kadang-kadang masyarakat masih kabur halal ke haram ke. Jadi insyaAllah kita tunggu jawapan daripada Ustaz Zazan. Bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan halaqah pada waktu dan ketika ini. Kita membicarakan tajuk
pisau biar tajam. Kita menceritakan, kita membicarakan soal penyembelihan. Jadi sebelum break tadi, sebelum kita berehat tadi, saya tanya kepada Ustaz Zahazan tadi tentang kaedah-kaedah yang digunakan hari ini. Sebab Islam ni dia tu, Islam begitulah agamanya, tetapi kemajuan dunia ni sebenarnya tidak menjejaskan apa-apa sebab Islam ada solusinya. Maka saya nak tanya pada yang berbagi Ustaz Zahazan tentang kaedah yang digunakan seperti contohnya kejutan elektrik dan pelbagai lagi kaedah yang kadang-kadang kita baru dengar. Jadi saya nak minta sedikit kupasan daripada yang berbagi Ustaz supaya kita nampak gambaran macam mana Islam ni beri ruang kepada kita, beri kefahaman kepada kita bahawa ada cara tertentu sebenarnya, kaedah yang tertentu, kaedah yang dikatakan sebagai penyembelihan, kaedah yang halal, tapi mungkin ada bentuk-bentuk yang moden. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya syukri. Ya. Izinkan saya sebelum menerangkan benda ni untuk pergi kepada ayat yang 139 di surah Al-An'am. Kerana dia ada kaitan yang langsung Datuk dengan apa yang sedang kita fokuskan. Lagi satu, kalau kita kaji masyarakat jahiliah ini, menurut satu buku yang ditulis yang telah pun diterjemahkan oleh Syekhuna Dr. Abdul Basit, Islam Agama Sempurna. Buku ni sangat baik para penonton sekalian. Menceritakan tentang satu liqa' seorang alim besar di Saudi namanya Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, kepada Raja Maghribi untuk mengetahui tentang Islam dalam satu lecture yang simple selama 1 jam. Jadi menerangkan, kalau kita lihat perbezaan yang cukup ketara di antara Islam dengan bukan Islam, jahiliah sebagai contohnya dalam ayat 139. Next after ayat yang kita bincangkan sebentar tadi menjadi fokus kita, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal orang jahiliah. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu alimun hakim. Innahu hakimun alim. Cantiknya ayat ini bila Allah bawa satu gambaran sebelum daripada Islam, bila mana orang-orang sebelum Islam ini mereka beranggapan bahawa susu boleh minum. Ini tafsiran pada ayat 138 tadi. Tapi kalau binatang tersebut disembelih dengan cara yang betul, anak ataupun disembelih itu haram dimakan oleh azwajina, isteri-isteri kami. Tapi kalau binatang itu mati, maka bolehlah share dua-dua sekali makan. Sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Allah akan kenakan hukuman di atas apa yang mereka katakan pandai-pandai itu terhadap Allah SWT, terhadap ketetapan Allah, syariat Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dalam mengetahui atas ketetapan hukumnya. Itu sebab kalau kita lihat pada awal zaman Islam, datang rombongan Arab yang pulang dari berniaga di utara, jumpa dengan orang Parsi, orang Rom. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kamu sembelih binatang dengan tangan kamu, ia mati, halal untuk kamu makan. Mengapa yang Allah matikan berupa bangkai-bangkai itu kamu tidak boleh makan? Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat yang khusus disebut oleh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam buku yang saya maksudkan tadi, bahawa mereka berkata, wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sungguhnya orang-orang kafir ni bawa berbagai-bagai hujah akal, sehingga menyebabkan kita bila urusan yang Datuk sebut tadi ta'budi, kita mula terkeliru, kita terfikir macam mana nak jawab soalan yang dikemukakan. Sedangkan kita dalam Islam ada dasar-dasar yang prinsip-prinsip yang kita pijak. Jadi orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, kamu sembelih dengan tangan kamu mati, kamu tidak boleh makan. Kamu boleh makan, kenapa yang Allah matikan kamu tidak boleh makan? Ini persoalan-persoalan melibatkan hukum akal, isu logik akal yang cukup bahaya para penonton dimuliakan Allah. Baik, kita pergi kepada soalan dikemukakan, stunning ini maksudkan. Saya sempat merujuk dalam website, dalam internet, dan daripada seorang sahabat saya terima kasih kepada Ustaz Mustafa Kamal bin Abu Bakar yang telah pun bertugas menyembelih ratusan ribu Datuk di New Zealand, menyembelih binatang di sana. Gambaran stunning ini adalah satu orang-orang masyarakat barat ni mereka cukup prihatin. Jadi dia tidak mahu binatang tersebut teraniaya. Jadi mereka satu sistem di mana seekor lembu yang besar yang kuat itu diturunkan daripada lembu, terus nanti diletakkan satu kaedah, letak kabel pada punggung lembu ini, bahagian pinggul lah, apa nama kita nak panggil, bahagian belakang. Serta-merta lembu tersebut akan jatuh kerana dia kena satu kejutan yang tidak membahayakan dia, seolah-olah macam pelali sedikit. Dan pelali tersebut tidak menyekat aliran darah sebenarnya, dan sudah pun difatwakan sebagai halal oleh Persatuan Ulama Islam di Kanada, contohnya Dr. Jamal Badawi, ya, bahawa digambarkan di situ kepentingan untuk mengelakkan binatang ni masa sakit waktu dia mati. Jadi bila dibandingkan dalam masa 30 saat kena settle Ustaz.
Kalau tak settle dalam masa 30 saat disembelih, nanti lembu tersebut akan bangun, dia akan jadi lebih agresif kerana dia tahu dia akan disembelih. Jadi kemudian jatuh di atas sistem itu, dialihkan ke arah kiblat sebagai satu hukum sunat untuk menyembelih, dan nanti akan dipotong urat-urat yang dimasukkan, iaitu halqum dan juga urat marikh, ya, untuk memudahkan proses tersebut. Di negara kita pun dilakukan, dan saya sempat merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh JAKIM. Sebenarnya hukum ni lebih layak dijawab oleh Yang Berbahagia Datuk, kerana beliau ni pernah menjadi pengurusi lembaga fatwa kerajaan Malaysia. Tapi hukum ni sudah pun difatwakan sebagai harus, maka tidak ada masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, selagi asasnya untuk kemudahan, tidak memudaratkan, dan bila dicek binatang tersebut masih ada lagi haya mustaqirah, masih ada lagi kehidupan dalamnya, tandanya bila disembelih darah tersebut memancut. Kalau dia sembelih keluar setitis, keluar macam segan-segan je darah tersebut, menandakan kejutan tersebut over, jadi tidak dianggap sembelihan tersebut sah. Wallahu alam. Baik Datuk, cara sembelihan Islam ada dikatakan yang terbaik. Mungkin apa yang disebut oleh Ustaz Zahzan tu mungkin kadang-kadang kita yang orang awam ni Datuk, termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita merasa ada keraguan begitu begini, tetapi konsep ataupun cara penyembelihan cara Islam itu adalah yang terbaik. Kalau Datuk boleh memberi sedikit fokus lagi kepada kita, silakan. Ya, seperti yang kita tahulah tadi. Memang sekarang ni sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam sekarang ni cuba mengecam Islam kerana seolah-olah berlaku perkara yang ganas kepada binatang dalam penyembelihan. Sebab itu ada tunjuk perasaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya seperti yang disebut tadi, memang jalan-jalan yang dibuatkan oleh beberapa alat teknologi baru, seperti stunning, dan juga ada aliran air digunakan kuasa elektrik untuk ayam umpamanya. Jadi semuanya ni bukan untuk mematikan binatang tu, tapi semata-mata untuk binatang tu menjadi lemah. Jadi kaedahnya kita balik semula kepada tadi, bahawa sekarang binatang itu mati, kemudian kita baru sembelih, itu tidak boleh makan. Tapi sekarang binatang tu belum mati, malah tadi ada beberapa second saja untuk dia bangun semula, maka kita sembelih, itu maknanya kita sudah menyembelih secara Islam dan boleh dimakan. Sebab itu hal-hal begini, saya rasa soal-soal teknikal ini kita perlu rujuk kepada pihak JAKIM dan juga Majlis Fatwa, karena perkara ini diberi hukumannya setelah disiasat dan dipergi ke negara-negara barat. Jadi saya ingin menyebut juga bahawa kita kadang-kadang agak salah faham. Kita hanya mementingkan tentang sembelihan saja. Jadi sebab itulah orang-orang bukan Islam pun sebenarnya mereka merasakan bahawa orang Islam ni tidak makan babi, tidak makan produk yang daripada babi lah. Jadi kadang-kadang kalau kita naik pesawat, mereka mengatakan kita tidak makan babi. Jadi dia bawa bacon and egg tu, dia kata ini telur bolehlah makan. Padahal sudah dicampur dengan bacon dengan babi. Jadi dalam hal ini saya rasa kita harus mendidik masyarakat. Sembelih itu satu perkara, tetapi yang lain-lain, cara pembersihan, tempat simpanan umpamanya, dalam pengangkutan semasa kita memindahkan daging halal ataupun binatang halal itu ke tempat yang lain. Kemudian kalau di dapur-dapur itu, dapurnya juga haruslah berasingan daripada dapur tempat yang dimasak makanan yang haram umpamanya, dan tempat simpannya dalam peti sejuk. Dan pendeknya pinggan mangkuk dan sebagainya itu tidak boleh dicampur aduk antara yang haram dengan yang halal. Jadi hal ini sebenarnya prosesnya banyak. Sebab itu kita harus menjaga supaya dalam hal halal ini bukan hanya dari segi sembelih saja, tapi dari segi proses itu sehingga dihidangkan, dimasak dan sebagainya. Jadi hal ini saya rasa perlu kita lihat, karena sekarang ini kita di Malaysia ingin menjadi halal hub untuk daging umpamanya pendatang ternakan yang halal. Jadi kita mempunyai standard yang tertentu. Dan ini sebenarnya sudah ada anak syarikat kerajaan yang menjalankan perkara ini, diambil alih daripada JAKIM, tapi kebanyakannya ialah datang daripada para pegawai JAKIM juga, iaitu yang bernama Perkhidmatan Halal Logistik, Halal Logistic Services, iaitu satu syarikat yang menjaga dari sudut ini sebelum dikeluarkan sertifikat, umpamanya tentang warehouse-nya, tempat simpan, tempat dapur masak, dan ramuan umpamanya. Kalau dia masak tu kadang-kadang memang dalam makanan barat tu, kadang-kadang dalam masakan ada dimasukkan arak. Jadi kita harus menyiasat semuanya itu, barulah diberi sijil halal.
Saya rasa itu yang penting sekali dari sudut sembelihan dan halal. Jadi sebenarnya dari sudut sambutan macam hotel-hotel ke ataupun kita kata kedai roti ke yang Datuk kata yang kadang-kadang orang Islam kita macam mana sebenarnya sambutan syarikat-syarikat sendiri yang untuk meletakkan label halal itu sendiri? Kita di Malaysia ni masalahnya kita tidak ada undang-undang untuk mengenalkan bahawa syarikat-syarikat, restoran, hotel dan sebagainya supaya mendapatkan sijil halal. Itu tidak ada undang-undang. Tetapi kita masih maknanya membuka peluang untuk syarikat-syarikat, kedai dan sebagainya, restoran ni meminta sijil halal. Supaya ini dapat lebih memastikan bahawa hidangan mereka adalah hidangan halal. Ini saya nak sebut tadi tentang mendidik masyarakat. Kita mengambil mudah. Kadang-kadang kita lihat hotel di Malaysia, maknanya sebab dia di Malaysia, kita anggap dia halal. Padahal di antara, saya ingat mungkin lebih 2,000 hotel di Malaysia, bertahap 3 bintang ke atas, yang minta sijil halal hanya 100-200 buah saja. Daripada yang lain-lain tidak ada. Dalam 2,000 hotel hanya 100-200 saja. Yang lain-lain kita take for granted lah, kita ambil mudah. Malah saya ingat mungkin kerajaan sendiri pun kadang-kadang menganjurkan majlis di hotel 5 bintang. Tapi hotel 5 bintang tidak pernah meminta sijil halal. Jadi dalam hal ini saya rasa kita sebagai pengguna, kita sendiri yang harus sedar bahawa kalau kita ragu-ragu, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rasulullah menyebut begitu kan. Tinggal ini kaedah kita, kaedah fiqh. Maknanya kita harus tinggalkan perkara yang meragu-ragukan kita kepada benda yang tidak meragu-ragukan. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Artinya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara dua itu ada perkara-perkara yang mutasyabih, yang diragu-ragukan, tinggalkan yang itu, ambil yang halal. Jadi saya rasa dalam hal ini kita harus menjalankan kempen kesedaran yang meluas dalam hal ini. Jadi kita kalau sebagai pengguna, Datuk, kalau kita nak adakan kursus umpamanya, kita carilah tempat hotel yang halal, yang ada label halal. Sepatutnya begitu, Datuk, ya? Baik, terima kasih kepada yang berbagi, Datuk, memberi satu input yang baik kepada kita untuk kita memahami keadaan suasana tentang bagaimana makanan yang halal, yang disembelih, dan mana yang sepatutnya untuk kita fahami supaya insya-Allah apa yang kita lakukan dalam hidup kita, terutama dalam soal makan minum ini, sesuatu yang bersifat halalan thayyibah, halal lagi baik. Dan saudara, kita akan berehat seketika. Harapan kami yang terus setia bersama kami untuk membicarakan tajuk Pisau Biar Tajam bersama dua panelis kita pada hari ini yang berbagai Ustaz Zahzan Muhammad daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan tokoh kita yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim, penyandang kerusi Syekh Abdullah Fahim UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita akan lanjutkan perbincangan. Saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Zahzan untuk kita melihat hikmah. Di dalam agama ni dia ada disebut sebagai hikmah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmahnya. Solat ada hikmahnya. Puasa ada hikmahnya. Zakat ada hikmahnya. Sembelih pun ada hikmah, Ustaz. Jadi barangkali untuk kita berkongsi dengan penonton kita, apakah sebenarnya hikmah di sebalik syariat penyembelihan sehingga kan ada hadis khusus, hadis yang khusus cerita tentang sembelih. Ada ayat yang khusus cerita tentang sembelih. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Saya syukuri Datuk dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya saya nak pergi, Ustaz, kepada perkataan hikmah itu sendiri. Hikmah ni kalau kita kaji dari sudut bahasa Arab, dari perkataan hakama ataupun hakamatun. Hakamatun ni maknanya kalau kita mengendarai zaman dahulu naik kuda, unta dan sebagainya, tali yang digunakan untuk menambat, memegang, mengawal binatang ni daripada agak agresif dipanggil sebagai hakamah. Jadi hikmah ni maknanya satu benda yang memberi kepada kita satu level keyakinan untuk protection, untuk memberi kepada kita satu jaminan. Jadi hikmah tu tasyrik lagi satu perkataan syarak, Ustaz. Kalau kita kaji, saya sempat melihat dalam Mufadat Al-Fazil Quran Al-Karim oleh Raghib Al-Asfahani dalam tafsir pada perkataan syara'a. Syara'a ni sebenarnya syar'un ataupun syir'un ataupun syir'atun sebenarnya merujuk kepada masdarul ma', merujuk kepada tempat air. Jadi gambaran ni cantik dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dalam buku beliau yang menjelaskan tentang fiqh maqasid, bahawa kalau kita gambarkan syarak ni adalah satu tempat yang mengandungi di situ ada air. Jadi laluan kepada air yang kita nak pergi ni tentunya kita mencari destinasi itu, objektif itu, arah tuju itu, kita kena menangani benda-benda yang kita lalui dalam perjalanan tersebut kerana kita punya objektif nak memperoleh air, minum, makan dan sebagainya. Begitu gambaran yang boleh kita gambarkan analoginya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab contohnya Fiqh Manhaji karangan Al-Buti, karangan Mustafa Bugha,
Alhamdulillah sudah pun diterjemahkan oleh sahabat-sahabat di Pustaka Salam. Tahniah kepada mereka, satu kitab rujukan yang baik untuk sisi keluarga. Kalau kita lihat bahawa disebut di sana sekurang-kurangnya ada 2 hikmah yang hebat. Yang pertama, Islam mengkehendaki kita supaya duduk atas muka bumi ini ikut arahan Allah kerana dia merupakan urusan ta'abudi. Yang kita innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Urusan orang beriman, Allah sebut apa pun, sami'na wa ata'na. Nombor 1. Nombor 2, sebenarnya di sebalik pensyariatan penyembelihan itu adalah untuk mengelakkan kita dari makan binatang yang sudah pun menjadi bangkai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hikmahnya supaya kita tidak makan darah yang Datuk sebut tadi mendatangkan berbagai masalah. Terbukti di negara barat pada ini mengikut kajian dalam Reader Digest sebagai contoh. Saya pernah baca satu artikel tentang kanser. Antara penyebab kanser ni kerana makanan, terutamanya bila sumber memiliki darah dalam kuantiti yang terlalu besar. Sehingga darah tersebut bila dipindahkan kepada manusia yang makan, mendatangkan banyak masalah yang lain. Dan satu perkara lagi Ustaz, Datuk, kalau kita lihat dalam Islam ni kata Syekh Muhammadul Amin Asy-Syamqiti dalam kuliah yang saya maksudkan tadi, dalam buku Islam Agama Sempurna yang sudah diterjemahkan Dr. Abdul Basit Hafizahullah, bahawa sebenarnya maqasid syarak ni terkandung pada 6 perkara. Ada setengah mengatakan 5. Yang pertama sekali, Islam datang untuk mengawal agama seseorang itu. Itu sebab adanya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang mempermain-mainkan Islam, keluar dari Islam, menghina dan sebagainya, maka hendaklah diambil tindakan bunuh ke atasnya sebagai satu hukum hudud. Yang kedua, kalau kita lihat, datang Islam yang untuk melihara jiwa. Itu sebab Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah SWT jelaskan dalam hukuman qisas itu ada kehidupan untuk kamu. Yang ketiga, Islam datang untuk mengawal akal. Bila kita makan dari sumber yang tidak dipastikan kebersihannya, dia akan mempengaruhi akal. Itu sebab dalam Islam dilarang kita makan contohnya burung merak, Ustaz. Mana nak cari burung merak kat sini? Kerana burung merak ni ada sifat angkuh dan sebagainya. Dilarang kita untuk makan binatang yang kotor, contohnya biawak. Allah indahnya Islam ini banding dengan orang-orang lain. Kita baca dalam Reader Digest dan National Geographic, contohnya mereka makan ulat, Ustaz. Makan biawak. Biawak tu pula biawak yang kotor itu. Berbangga-bangga berkumpulkan ulat daripada segenap tempat yang kotor untuk dimakan. Ya Allah, jijiknya, akal di mana letak? Tangkap binatang-binatang dalam hutan. Sampai WWF pun, apa Ustaz? WHO. Menjadi susah kerana kita makan semua-semua yang tidak betul. Ini tidak pernah dibenarkan dalam Islam kerana dia berlawanan dengan fitrah. Bagaimana ular yang panjang yang menggelikan itu sanggup difaham oleh manusia. Jadi ini antara perkara. Yang keempat, kalau kita lihat Ustaz, Islam datang untuk mengawal nasab. Kerana ada kaitan juga. Dan yang kelima, kalau kita lihat, Islam datang untuk menjaga kehormatan orang. Sebab orang menuduh orang lain melakukan zina, menuduh orang lain untuk melakukan liwat, ke atasnya hukum fajriduhum thamanina jaldah, sebab mereka 80 kali. Dan yang terakhir, Islam membenarkan pengumpulan harta. Orang yang mencuri harta orang lain, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan orang yang mencuri. Ini antara tujuan syarak didatangkan. Wallahu a'lam. Baik, peranan masyarakat Datuk. Kita bercakap soal penyembelihan, soal halal dan haram. Kita juga nak fokuskan tentang apa yang kita sebut sebagai peranan kita. Peranan masyarakat, peranan kerajaan, peranan jabatan kerajaan, peranan syarikat swasta. Peranan kita semua sebenarnya dalam soal halal dan haram ni, supaya apa yang kita bicarakan ni bukan dari sudut ilmiah saja, tetapi ada sesuatu yang boleh kita aplikasikan, yang kita laksanakan. Komen Datuk, silakan. Ya, saya ingat dalam negara kita pun ada persatuan pengguna dan sebagainya, persatuan pengguna Islam. Jadi peranan persatuan-persatuan ini ialah untuk mendidik masyarakat lah, dan menjelaskan kepada masyarakat tentang industri yang kita namakan industri halal pada hari ini. Sebenarnya kalau pengalaman saya semasa ada di Saudi dan di Timur Tengah, apabila kita mengeluarkan makanan dengan sertifikat halal daripada Malaysia, itu diakui di Timur Tengah keseluruhannya. Tidak ada keraguan lagi tentang produk dan services juga lah. Produk ni artinya umpamanya hasil makanan dan dalam tin dan lain-lain. Dan services tu ialah perkhidmatan, ya, seperti bank Islam, takaful dan sebagainya, khidmatan perbankan dan seterusnya. Jadi sekarang ini di Malaysia ini, saya tahu ada satu syarikat kerajaan, iaitu Halal Industry Development Corporation atau HDC. HDC inilah yang sebenarnya mempunyai komiti-komiti yang tertentu, seperti mengeluarkan sijil, pergi memeriksa tempat industri itu,
dan juga memastikan bahawa kalau di hotel itu makanannya tidak dicampur adukkan dengan yang haram dan sebagainya. Banyak perkara dilakukan proses untuk mengeluarkan sijil. Dan kalau kita lihat dalam industri halal di Malaysia ini, kita rasa tujuan komersial itu lebih daripada tujuan yang lain. Sebab itulah kalau kita merasa dominasinya, industri halal di Malaysia didominasikan oleh orang bukan Islam. Tapi kita tidak merasa masalah lah, walaupun orang bukan Islam, tapi asalkan mereka mengikut semua sistem yang dijalankan, peraturan oleh halal industri kita ini, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Karena mereka mungkin punya modal yang banyak, networking yang luas dan sebagainya. Jadi dominasinya mereka, mungkin orang Islam hanya sedikit yang menceburkan diri dalam industri halal ini. Jadi syarikat ini yang mengeluarkan sijil halal. Oleh itu, saya rasa kita sebagai anggota masyarakat mempunyai peranan untuk memastikan bahawa sungguh pun tidak ada undang-undang yang mewajibkan syarikat ataupun hotel ataupun restoran untuk mendapatkan sijil halal. Tapi kita boleh melakukan sesuatu supaya hotel itu merasakan bahawa dia perlu mendapatkan sijil halal. Umpamanya betul kita sebut tadilah, kalau nak diadakan majlis kahwin pun kita seharusnya memastikan hotel itu adalah menyajikan makanan halal. Dan kerajaan atau pihak swasta mengajukan seminar dan sebagainya di hotel yang biasanya hotel 5 bintang. Kita seharusnya juga memastikan hotel itu mendapat sijil halal. Jadi bukan maksudnya kita mengatakan bahawa tidak mempamerkan sijil halal itu mereka menghidangkan makanan yang tidak halal. Tetapi seperti yang disebut tadi lah, artinya antara halal dan haram itu banyak benda yang masybuh, yang masih diragu-ragukan. Jadi kita ambil yang pasti 100% kita percaya dia halal. Lagi satu yang mengeluarkan sijil ni, saya rasa dia harus mengeluarkan sijil dengan nombor siri yang tertentu. Kalau hanya mengeluarkan sijil dipamerkan, orang boleh buat duplikat, orang buat salinan kopi, dia boleh letak situ. Karena dalam keadaan sekarang macam kita tahu baru-baru ni berita tentang penyembelihan ayam dan dilakukan oleh bukan warga negara. Dan kita tidak tahu apakah mereka memang mengetahui cara penyembelihan Islam, dan lagi yang menjalankan industri ini orang bukan Islam. Jadi mereka menyerahkan kepada orang itu untuk menjalankan sembelihan ini, sedangkan kita tidak pasti. Jadi perkara-perkara seperti ini saya rasa masyarakat boleh cuba memainkan peranan yang penting. Walaupun orang individu macam ustaz nak bawa anak-anak pergi makan umpamanya, tahu juga di mana tempat yang halal dan yang haram, ataupun yang tidak menunjukkan sijil halal. Jadi saya rasa perkara-perkara seperti ini memang peranan masyarakat amat penting. Saya nak bagi satu soalan mudah pada, bukan soalan mudah, soalan ringkas pada Datuk. Pilihan umpamanya seorang yang beranggapan bahawa dia kata atas label halal saja, tak kiralah halal tu daripada mana, ha lam alif lam, dia terima. Dia tak nak fikir dah, kata dia tak nak tunggu label halal tu daripada JAKIM dan sebagainya. Komen Datuk sikit. Kalau di Malaysia ni halal boleh dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri, dan oleh ini Halal Industri Development Corporation, HDC, yang kebanyakannya pegawai-pegawai itu adalah daripada orang-orang JAKIM. Dan mereka menjalankan penyelidikan yang begitu mendalam, bukan hanya untuk makanan, tetapi untuk ubat-ubatan umpamanya. Maklumlah ubat-ubatan ni sekarang terlalu banyak orang jual ubat, termasuk orang Islam sendiri. Apakah ramuannya halal? Dan juga kosmetik dan lain-lain. Benda yang halal itu harus kita luaskan, bukan hanya untuk makanan saja. Baik, terima kasih Datuk. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. Harapan kami jangan 1-2 minit kepada dua panelis kita. Saya mulakan dengan yang berbahagia Ustaz Zazan. Silakan Ustaz. Baik, Datuk, Ustaz dan pada penonton ini yang dimuliakan Allah sekalian, saya mengucapkan tahniah banyak-banyak kepada sahabat-sahabat di JAKIM yang sebelum ni telah pun berusaha sungguh-sungguh sebenarnya Ustaz, kalau kita tengok, untuk memantau walaupun dengan keterbatasan waktu dan tenaga, tapi akhirnya menjulang nama kita. Datuk, mungkin Datuk boleh ulas, Datuk lama di Saudi, bagaimana negara kita sebenarnya yang paling prihatin bab makanan Ustaz. Dan sebenarnya saya nak ingatkan para penonton dimuliakan Allah sekalian, sebagai satu wasiat dari Nabi SAW. Pernah Nabi didatangi oleh sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya, wahai Nabi, bagaimana nak jadi mustajab doa? Maka Nabi SAW telah mengingatkan Sa'ad, dan sekaligus wasiat itu untuk kita semua. Atib ma ta'amaka takun mustajabat doa. Wahai Sa'ad, perelokkanlah makan minummu. Maka minum ni ada dua bentuk. Yang pertama, hendaklah kita pasti memang dia originally memang halal, naturally memang halal, dalam konteks yang dibenarkan syarak yang tuan-tuan pun faham. Yang kedua, kaedah penyediaan.
Tidak boleh kita makan ikan digoreng dalam satu kuali yang telah digoreng padanya binatang yang mughalazah, yang najis. Di kedai-kedai makan bukan Islam sebagai contohnya. Ini peringatan untuk diri kita supaya jangan lupa. Seperti Datuk sebut tadi, kita pergi bawa anak-anak kita makan, ayo pantau elok-elok. Dan saya memuji majalah ini, satu majalah Islam yang baik. Lihat, tajuk yang penting, kerana rezeki masuk neraka. Kita tak ambil berat banyak masalah seperti ini. Lihat ulasan yang dikemukakan. Ulama-ulama terdahulu sangat mengambil berat soal semua rezeki. Kerana itu sangat menentukan corak kepribadian seseorang, akhlaknya. Jadi berhati-hatilah. Jangan kerana rezeki kita masuk neraka, para penonton yang dimuliakan Allah. Ini majalah Islam yang baik, mengemukakan teori-teori bagaimana nak jadi, nak pastikan dengan tip-tip petua dan ada soal jawab, hukum fatwa. Sirah Nabi menerangkan bagaimana kehidupan mereka sebelum kita. Perkara ni kita kena jaga bersungguh-sungguh. Banyaklah berdoa kepada Allah seperti wasiat Nabi kepada Muaz selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur atas nikmatmu. Syukur salah satu takrif yang dikemukakan Ibnu Qayyim, mestilah kita gunakan sumber rezeki itu untuk tujuan yang halal yang dibenarkan dan cari dari sumber yang benar yang digalakkan oleh syarak. Dan yang ketiga, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa memperelokkan mutu kualiti amalanku kepadamu. Ini merupakan hadis sahih wasiat Nabi kepada Sayyidina Muaz untuk kita semua selepas setiap kali salat. Datuk, silakan Datuk, sedikit terakhir pada Datuk. Ya. Saya banyak belajar daripada apa yang diterangkan oleh Ustaz tadi. Sebenarnya memang halal untuk kita mendapat berkat sebagai seorang Islam, untuk menyucikan diri kita dan iman kita. Sebab itu kita harus memastikan makanan. Sebab makanan yang menjadi darah daging kita, segala amalan dan sebagainya berasaskan kepada darah daging kita sebagai seorang Islam. Kita jangan mengambil ini mudah, take for granted. Artinya sehingga kadang-kadang kita pergi negara-negara lain, negara Islam, negara jiran kita pun, ataupun negara-negara Arab, tidak semestinya makanan yang mereka hidangkan itu halal. Karena ada negara yang disebut oleh Ustaz tadi tidak mengambil berat soal halal haram ni, tidak prihatin. Kita pergi supermarket, semua barang ada daripada seluruh dunia. Jadi kita tidak tahu yang mana halal, yang mana haram. Dan daging, memang daging lembu ataupun daging kambing datang daripada negara Eropah. Tidak ada logo halal, tidak ada sertifikat halal. Jadi kita pun tidak tahu. Seperti pernah saya alamilah semasa saya di luar negara. Jadi hal ini saya rasa kita perlu prihatin. Karena halal sudah menjadi satu perkara yang penting di dalam negara kita. Sehingga ditubuhkan seperti itu. Bukan JAKIM lagi sekarang ni, tapi satu syarikat, HDC. HDC ini maknanya Halal Industry Development Corporation. Dan dia ada majlis syariahnya yang menentukan halal ataupun tidak halal satu produk atau satu servis perkhidmatan dia. Jadi yang ini semua orang boleh dapatkan halal ni. Dia bayar sedikit saja. Tapi orang itu akan pergi memantau dan sebagainya. Jadi pendeknya kita harus menjaga perkara ini. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim, dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zahazan yang saya fikir sudah memberi satu kupasan yang sangat baik dalam perbincangan kita. Pisau biar tajam. Dan daripada apa yang kita bicarakan tadi, terkandung sebenarnya banyak perkara, termasuklah pensyariatan tentang penyembelihan ini merupakan sebagai suatu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada hikmah-hikmah tertentu yang sudah kita jelaskan. Yang paling penting dalam kehidupan kita ialah kita mencari yang halal, talabul halal faridah, mencari menuntut yang halal itu merupakan sebagai suatu kefarduan. Mudah-mudahan daripada makanan yang baik, makanan yang halal itu akan memberi kebaikan, keberkatan kepada kehidupan kita semua. Jadi sekadar itu pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan lagi dalam rancangan halaqah pada minggu hadapan, pada waktu pada masa yang sama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berterusan untuk siri akan datang. Untuk itu, sambutlah salam kasih sayang daripada warga halaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.